Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran. Wa khairul hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik pertunjuk adalah pertunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap perkara dalam agama yang diada-adakan adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu tempatnya adalah di neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimukumullah. Alhamdulillah, pada Jumaat yang berbahagia ini kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat dipertemukan sekali lagi pada minggu ini. Kita memperbanyakkan puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita pada pagi ini masih lagi berada pada bab yang ke-14 yang bertajuk bab al-iqtisad fi ta'ah, iaitu bab bersederhana, pertengahan di dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan menyambung kembali hadis yang ke-9 dalam bab ke-14 ini, yang mana bab ke-14 ini mengandungi 11 hadis. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca hadis yang pertama sehinggalah kepada hadis yang ke-9. Namun pada minggu lepas, hadis yang ke-9, kita hanya sempat membaca hadis, memahami hadis yang telah pun dibacakan, namun kita belum sempat untuk mencari apakah teladan, apakah pengajaran, petunjuk daripada hadis yang telah pun kita bacakan. Jadi pada pagi ini kita akan memulakan
dengan kita membincangkan apakah teladan-teladan yang boleh kita ambil, yang boleh kita gunakan daripada hadis yang telah kita bacakan berkenaan dengan kisah seorang sahabat yang digelar dengan Abu Muhammad. Nama penuhnya adalah Abdullah bin Amrul As, Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Yang mana sahabat ini dia telah dilaporkan akan azam dia, apa yang dia nak lakukan itu dalam beribadat, telah dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui sahabat ini. Rasulullah memberikan nasihat, Rasulullah memberikan petunjuk bagaimana nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita telah belajar pada minggu lepas bagaimana Nabi mengajarkan kepada sahabat ini supaya kalau nak berpuasa kena ada hari, kena ada waktu untuk berbuka. Kalau nak solat malam, perlu ada waktu untuk tidur. Lepas tu kalau nak puasa kerap, kalau nak puasa selalu berpuasa, Nabi cadangkan berpuasalah seperti mana puasanya Nabi Allah Dawud alaihi wassalatu wassalam. Puasa yang paling terbaik adalah puasa Nabi Allah Dawud alaihi wassalatu wassalam, yang sehari berbuka dan sehari dia berpuasa. Begitu juga Nabi SAW telah menasihati sahabat ini supaya kalau nak mengkhatamkan Al-Quran, maka perlulah ambil masa paling cepat adalah sehingga 7 hari. Maksudnya paling cepat baca dalam tempoh 7 hari. Kemudian pesanan yang sangat penting iaitu Nabi memberi pesanan, di sebalik nasihat itu Nabi memberitahu bahawa ahli keluarga kamu, isteri kamu perlu diberikan waktu bersama dengannya. Tubuh badan kamu perlu ada kerehatan dan sebagainya. Jadi daripada hadis tersebut, kita mulakan dengan membincangkan apa pengajaran yang boleh kita ambil. Dan sekejap lagi lepas kita habis tajuk pengajaran hadis yang ke-9 ni, nanti pada penghujung mungkin saya akan jawab semula persoalan yang tentang berpuasa 3 bulan, ya, bulan Rajab, bulan Sya'ban, puasa penuh 2 bulan tu. Maksud macam mana diperbincangkan oleh para ulama hadis. Okey, kita akan bincangkan insya-Allah itu pada penghujung pengisian. Jadi kita terus kepada pengajaran, petunjuk, teladan yang kita boleh ambil dalam kisah sahabat yang diberi nasihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang pertama, tuan-tuan dan puan perlu membuat catatan kerana saya minta maaf kerana tidak dapat untuk menyediakan nota seperti kebiasaannya diberikan nota. Jadi kita lihat kepada pengajaran hadis yang pertama. Okey, yang pertama kita boleh jadikan kisah, ya, sahabat ini. Yang pertama, dibenarkan, dibolehkan kita menyampaikan suatu berita kepada orang lain jika kita sampaikan berita itu untuk kita nak dapatkan fatwa ke, kita nak dapat nasihat yang terbaik ke, kita nak minta orang lain yang diberitahu maklumat itu supaya boleh memperbetulkan apa yang salah. Ini yang pertama.
Pengajaran pertama ni kita merujuk kepada mula-mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tak tahu kisah sahabat ni yang dia nak puasa setiap hari, dia nak qiyamul sepanjang malam dan sebagainya. Namun begitu akhirnya cerita beliau ini diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ketahui macam mana? Rasulullah ketahui melalui ada orang yang menyampaikan isu tersebut. Maka kalau niat kita nak cerita tentang ibadat ini, tentang orang lain, dengan niat kita nak orang lain tu boleh bagi nasihat yang terbaik, boleh tegur orang yang kita cerita tentang dia tu, dibenarkan di dalam agama. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, yang kita dapat belajar daripada hadis ini adalah sebagai seorang pendidik, pengajar, pendakwah, ibu bapa, kan? Ibu bapa kita boleh panggil dia juga adalah guru pendidik kita, kan? Cikgu-cikgu kita, para ustaz, ya, para asatiza, alim ulama. Jadi mana-mana yang dia menjadi pendidik, pengajar, pendakwah, kan? Alim ulama memang perlu, di antara tanggungjawab dia adalah membimbing manusia kepada jalan yang benar, yang lebih baik dan membawa kepada manfaat. Macam Nabi SAW, kan? Nabi seorang Rasul. Jadi sahabat yang kita baca kisah dia minggu lepas tu, dia memang seorang yang kuat azamnya. Nabi cadang khatamlah Quran sebulan. Dia kata dia boleh cepat lagi macam tu. Jadi walaupun begitu, walaupun Nabi tahu tentang karakter sahabat ini, tetapi Nabi memberikan solusi yang terbaik. Jadi nasihat yang kita perlu beri, mestilah nasihat yang pertama mesti selari dulu dengan apa yang Allah dan Rasul kehendaki. Selari dengan petunjuk Nabi SAW dulu. Jadi Nabi pun dia tengok keadaan sahabat ni, kan, semangat dia, kekuatan dia, dengan umur dia, maka Nabi bagikan. Nabi bagi tahu satu stage. Kan kita sebut sebelum ni, kalau kita ambil contoh baca Quran, kan, mula-mula dia kata dia boleh laju lagi pada sebulan. Nabi cadangkan berapa hari lagi. Dia cakap dia boleh cepat lagi, Nabi cadangkan lagi. Jadi sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pengajar, kita perlu melihat melihat orang yang kita didik tu. Dalam kita nak bagi nasihat ni kadang-kadang tak sama. Mungkin ada anak murid yang mungkin ada isu yang sama, tapi orang yang kita nak bagi tahu jawapan tu, solusi dia mungkin berbeza. Begitulah yang kita boleh belajar. Bagi teladan yang kedua, sebagai seorang pendidik, pengajar, pendakwah, maka kita kena lihat latar belakang anak didik kita. Lepas tu kita kena bimbing mereka kepada jalan yang benar, jalan yang terbaik untuk mereka. Dan yang ketiga, kita dapat belajar daripada hadis ini, kita dapat belajar tentang keluasan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-Nya. Rahmatnya Allah kepada hamba. Jadi teladan ketiga ni dikaitkan dengan keluasan rahmat Allah. Kalau kita masih ingat bahawa Nabi kan beritahu kepada sahabat ini bahawasanya satu kebaikan Allah Ta'ala akan gandakan dengan 10 ganjaran. Bayangkan, buat satu, Allah akan bagi 10. Seperti mana Nabi cadangkan kepada sahabat ni, kalau kamu boleh berpuasa 3 hari je setiap bulan, 3 hari setiap bulan, kamu akan dapat pahala seperti kamu berpuasa setahun.
Seperti mana Nabi kata, kalau kita puasa 3 hari setiap bulan, maknanya setahun akan ada 36 hari. Jadi dikali dengan 10 dan menunjukkan bahawa hanya puasa 36 hari, 3 hari setiap bulan, kita dapat pahala seperti mana berpuasa setahun. Sedangkan setahun tu kiraannya 365 hari ataupun 360 hari. Tapi hanya dengan 36 hari kita dapat pahala seperti setahun, seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi apa yang dapat kita belajar? Jadi kita dapat belajar tentang betapa luasnya rahmat Allah, kurniaan Allah yang Allah nak beri kepada para hamba-Nya. Yang keempat. Yang keempat, kita dapat belajar di sini adalah yang keempat, kita dapat belajar di sini bahawasanya yang sempurna, yang terbaik, kita kata al-akmal wal afdal. Maksudnya yang terbaik, yang sempurna dan yang terbaik dalam ibadat adalah mengikuti cara ibadat, cara beragama, cara para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Okay, saya ulang sekali lagi yang keempat. Kalau kita nak dapat ibadat yang paling sempurna, paling lengkap, paling baik adalah mengikuti cara ibadatnya para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Contohnya kita nak dapat puasa yang terbaik, kita ikut puasa Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam. Begitu. Dia ibadat ni, dia mesti kena ada rujukan dia. Maka rujukan yang utama, yang pertama sekali mesti dirujuk dulu adalah para Nabi. Kerana para Nabi ini dia ada wahyu. Kita tak nak ikut orang dulu. Kita nak ikut Nabi kata apa dulu, Rasul kata apa. Kita jangan buat ibadat, orang buat, kita buat. Kalau orang buat, itu memang selari dengan petunjuk Nabi, alhamdulillah. Tapi kita bimbang, kita ikut orang buat, kita dengar orang kata, tetapi ia tidak mengikuti ataupun selari dengan apa ibadatnya para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Itu dari sudut teladan yang keempat dalam beribadat. Yang kelima, kita dapat belajar di sini yang kelima, sebagai seorang Muslim, kita perlu menunaikan, memenuhi hak-hak yang sepatutnya diberikan kepada pemiliknya. Arti kata mudah nombor 5 ni mudah je. Nombor 5 ni dia punya pengajaran dia adalah kita sebagai seorang Islam, kita perlu menunaikan hak-hak manusia lain. Contoh, kalau kita nak buat ibadat, jangan sampai kita lupakan tanggungjawab kita dengan ibu bapa. Kalau kita buat ibadat, jangan lupa tanggungjawab kita terhadap ahli keluarga, terhadap isteri yang paling dekat dengan kita, ataupun pada pasangan dia. Ataupun dia hak ni juga, maksudnya jangan sampai dia lupa hak dia juga kepada tubuh badan dia. Badan dia perlu rehat, maka diberikan rehat yang sepatutnya. Itu adalah ciri seorang Islam yang dia betul-betul dia seorang Islam. Sebab orang Islam ni mesti mengikuti, menganuti, mengamalkan Islam cara yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kelima. Okey, yang keenam. Yang keenam, sedikit ibadah tetapi berterusan lebih baik
daripada banyak beribadat tetapi terputus. Itu yang keenam. Kita boleh sentiasa buat ibadat, selalu buat. Macam puasa kan, dia selalu 3 hari dia buat, 3 hari dia buat. Dia sambung puasa dia tu. Kan? Walaupun sikit je 3 hari, tapi dia tak miss setiap bulan tu. Dia buat, kecuali Ramadan tu kita tak nafikan lah. Dia puasa juga, ada juga puasa dia. Puasa dia berjalan setiap bulan. Walaupun 3 hari dia lebih baik daripada kejap puasa 1 bulan ni, bulan depan tak puasa, bulan 1 lagi puasa. Ia jadi macam dia sebenarnya kurang baik daripada berpuasa walaupun sikit kan. Biar dia berterusan, itu lebih baik daripada banyak tetapi terputus. Sebab tu Nabi SAW dia ajar sahabat. Kita bayangkan, kalau sahabat Nabi pun, Nabi tak suruh dia buat secara melampaui batas kan. Ikut sangat semangat tu, tapi Nabi mengambil kira apa? Mengambil kira orang di sekeliling, Nabi mengambil kira umur. Sebab dia nak ibadat panjang lagi. Bukan masa dia muda je. Tapi nak ibadat lagi tu. Pernah fikir tak? 10 tahun akan datang macam mana? 20 tahun akan datang kalau panjang umur. Jadi ibadat ni biar dia dapat buat sampai kita mati. Berterusan tu walaupun sikit. Ia lebih baik daripada banyak tetapi terputus. Okay. Macam seperti mana yang baca Quran tadilah. Kan? Biarlah kita boleh khatam Quran contoh setiap bulan kan. Jangan sampai kita bulan ni boleh khatam, bulan depan 3-4 bulan pula boleh khatam. Jadi itu kurang baik. Jadi kita buat sikit-sikit. Ikut kepada kemampuan. Kita buat jadual dia. Okey, kita pergi yang ketujuh. Okey, yang ketujuh yang dapat kita pelajari pada pagi ini adalah yang ketujuh, kalau kita nak baca Quran, kita nak hafal Quran ke, kita boleh bahagi-bahagikan. Maksudnya, baca Quran ni bukanlah dia macam dia tak boleh nak dibahagikan juzuk by juzuk ke. Kita boleh baca Quran. Sebab kan Nabi kata para sahabat kan, Nabi kata kalau paling laju engkau bacalah sebulan engkau khatamkan. Lepas tu kalau tak boleh sebulan, 20 hari. Maksudnya kalau nak khatamkan Quran sebulan, mestilah ada macam mana nak bahagikan dia. Kan? Maknanya boleh baca Quran ni, kita boleh bahagikan dia. Mengikut contoh sehari nak baca 2 juzuk ke, sehari nak baca, boleh dipecah-pecahkan. Dia tidak ada satu ketetapan di dalam agama mesti baca sehari kau mesti 1 juzuk. Kau tak boleh lebih 1 juzuk. Contoh. Tak mestinya. Kalau baca sebulan nak khatam Quran, nak khatamkan sebulan nak khatam Quran, mungkin kita kata hari ni kita nak buat 1 juzuk setengah, besok setengah juzuk. Boleh juga, tak apa. Itu tidak ada satu ketetapan di dalam agama dari sudut cara nak mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Boleh dibahagi-bahagikan mengikut juzuk-juzuknya, sebagainya. Itu yang ketujuh. Yang ke-8, kita dapat belajar di sini macam kisah sahabat ni, sebab dia muda. Sebab tu orang muda ni lebih kuat dia buat ketaatan daripada orang tua. Maksudnya orang muda ni dia punya semangat dia, kalau dia buat ibadat lah, tentu dia boleh buat ibadat lebih kuat, lebih banyak daripada orang yang sudah tua. Itu yang ke-8 secara umumnya. Yang ke-9, kita dapat belajar di sini, kita boleh tengok sikap baik yang ada pada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma dalam dia mendengar nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi nasihat, dia tanya, dia dengar cakap Nabi. Kan, walaupun dia boleh buat tu ikut hati dia, dia nak buat, tapi dia dengar nasihat Nabi. Jadi kat situ kita boleh belajar tentang teladan baik yang ada pada sahabat ini dalam dia melakukan ibadat seperti yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10 kita dapat belajar di sini larangan berpuasa sepanjang larangan berpuasa setahun lah. Setahun maksudnya tak ada langsung, tak ada langsung yang tak ada langsung tak puasa. Tak ada, dalam agama tak ada konsep berpuasa tiap-tiap hari. Tidak ada. Kan, puasa ni bagus, tapi kenapa Nabi cadangkan macam Nabi Allah Daud? Nak menunjukkan secara tak langsung Islam ni bukan agama yang membebankan. Tak. Jadi tidak ada sebenarnya dalam Islam yang ke-10 menunjukkan bahawa larangan berpuasa sepanjang hari. Tak ada, tiap-tiap hari tak ada. Okay. Yang ke-11 yang kita dapat belajar, sunnah dalam berpuasa ni adalah puasa sehari puasa, sehari berbuka. Maksudnya puasa yang terbaik dia selang-selang. Sehari puasa, sehari berbuka. Itu yang paling asal sekali. Tetapi ada puasa yang kita boleh buat direct terus. Kalau macam puasa hari putih, kita boleh sambung 13, 14, 15. Macam tu. Bukanlah maksud dia, bukanlah kita gunakan formula puasa Nabi Daud tu sehari buka, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka kan. Kalau ikut asal ni itu yang paling terbaik. Kan? Tapi macam mana kalau kita nak puasa hari-hari putih tu? Sebab dia mesti 13, 14 dan 15. Maka pada hari putih dia terkeluar daripada puasa yang sehari buka, sehari puasa tu. Dia kena direct. 13 puasa, 14 puasa, 15 puasa. Macam tu juga kalau kita nak puasa hari Ashura. Kan? Kita dianjurkan puasa 9 Muharram, tapi 10 Muharram pun puasa. Yang ni dia kena berturutan. 9 dan 10. Jadi pengajaran yang kita pelajari yang kita belajar nombor 11 ni kan, dia nak merujuk kepada puasa yang terbaik adalah selang-selang. Tetapi ada puasa yang dia tak boleh selang-selang. Dia kena samakan 13, 14 dan 15. Itu dia termasuk dalam pengecualian kisah puasa Nabi Allah Daud alaihi wassalatu wassalam. Okey, yang ke-12. Okey, yang ke-12 kita digalakkan menggunakan perkataan bukan sindiran, menggunakan perkataan yang yang menggunakan perkataan yang lebih beradab dalam kita nak menyatakan dari sudut bahasa mudahnya, macam kalau kita nak kata bersetubuh dengan pasangan kan, dia kena cari perkataan yang lebih halus lagi macam tu. Faham kan? Maksudnya macam Quran pun, Al-Quran dia banyak guna bahasa-bahasa yang macam bahasa-bahasa dekat-dekat perumpamaan tu, dekat bahasa-bahasa perbandingan. Kan? Contoh kalau macam kita kata, kalau kita baca dalam hadis, kisah
Abdullah bin Amr ni kan, yang masa yang dia cakap, yang isteri dia cakap dekat bapa dia tu, dia kata dia belum pernah mendatangi kami. Mendatangi tu sebenarnya nak kata belum datang buat persetubuhan, tapi dia guna bahasa yang lebih halus dalam bab-bab seperti itu. Itu memang Al-Quran banyak menggunakan perkataan yang sangat lembut, sangat halus. Sebab tu tidak ada orang yang boleh, tidak ada mana-mana manusia yang boleh kata Quran ni, ya Allah, teruknya bahasa dia, tak ada. Jadi dalam bahasa-bahasa hubungan badan tu digunakan bahasa-bahasa yang lebih yang sesuai, lebih sesuai pada pemahaman. Okey, yang berikutnya yang ke-13. Okey, kita dapat belajar dekat sini yang ke-13, agama Islam ni adalah agama yang penuh dengan kemudahan, kesederhanaan. Dia bukan agama yang ekstrim, bukan agama yang kata orang agama yang paksa kita, tak. Dia agama yang sederhana, agama yang memudahkan kepada penganutnya. Itulah Islam. Okey. Yang berikutnya yang ke-14, kita boleh ambil pengajaran dari sudut sebagai pak mentua, mak mentua, contoh kan. Dia dianjurkan juga bertanya kepada menantunya. Tak kira menantu lelaki ke, menantu dia perempuan ke, tentang apa saja yang berkaitan dengan kebaikan duniawi ataupun ukhrawi. Seperti mana isteri sahabat ni, bapa dia tu tak tahu anak dia buat apa dekat menantu dia. Tetapi bapa dia tanya, anak aku ni macam mana? Dia tunai tak tanggungjawab dia? Macam tu. Kita sebagai pak mentua, mak mentua, kita juga perlu mengambil berat tentang anak kita. Sebab kita bimbang anak kita tu tidak menunaikan tanggungjawab dia kepada menantu dia. Bukan kita ni asyik menangkan anak, salahkan menantu, tak. Dalam agama kita kena adil. Jadi sebagai seorang mentua kena selalu juga tanya. Bukan kita nak busybody, tak. Tapi kita tanya dari sudut pada menantu kita tu, bahawa anak kita tu, suami ke, isteri ke, dia tunai tak tanggungjawab kepada kamu? Dia penuhi tak hak-hak kamu? Seperti mana bapa kepada sahabat ini yang bertanya kepada isteri sahabat ini. Okey. Kemudian kita dapat belajar di sini yang ke berapa? Yang ke-15 lah. Kan 15 kan? Okay. 15 betul ke? Takut saya tersilap kira. 15 terakhir sekali. Diwajibkan bagi kita untuk menegur anak-anak yang membuat kesalahan. Kesalahan. Macam bapaknya sahabat ni, kan, lepas ditanya menantu dia, yang menantu dia kata suami dia baik, cuma dia belum mendatangi kami. Maksudnya apa? Maksudnya suami dia baik, tapi dalam bab hubungan badan ni dia tak suka, dia maksudnya dia tak memenuhi hak sebagai isteri lah, kan. Isteri tu patutnya perlu adalah hubungan fitrah manusia tu, tapi dia tak buat. Jadi bapa kepada sahabat ni pun pergilah mengadu kepada Nabi SAW tentang kes anak dia ni. Jadi lepas Nabi tahu kes itu, Nabi kata bawa anak engkau jumpa aku. Dia bawa jumpa Nabi tegur lah. Jadi kita pun sebagai seorang bapa, sebagai seorang ibu, kalau kita tahu anak kita ni memang buat salah, maka kita kena tegur anak tu. Kalau kita tak tahu,
kita rujuk kepada mana-mana alim ulama. Apa yang saya perlu cakap dekat anak saya ni yang dia tak tunaikan hak dia kepada menantu saya. Jangan pula kita mempertahankan anak kita sehingga kita mempersalahkan menantu kita. Sepatutnya yang salah tetap salah sekalipun dia adalah anak kita. Mengikuti kisah sahabat ini yang ditegur oleh bapanya melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak teladan yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Kita boleh namakan teladan-teladan tu ibrah lah. Bukan ibrah tu pada belajar ayat Quran je, tapi ada ibrahnya, ada pengajarannya pada kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita terus kepada hadis yang ke-10. Ini adalah siri terakhir untuk tajuk ini pada pagi ini. Kita pergi kepada hadis yang ke-10. Saya harap tuan-tuan dan puan dapat mengikuti kuliah hadis pada pagi ini dengan lancar, jelas suara saya. Nanti kalau ada apa-apa yang tak jelas, perlukan pengulangan, perlukan perincian, tolong maklumkan. Secara verbal pun boleh, ataupun secara bertulis, boleh tulis di ruangan chat tu. Okey, kita pergi kepada hadis yang ke-10. Okey. Hadis yang ke-10 adalah hadis yang diriwayatkan daripada Abi Rib'iyyin. Gelaran dia adalah Abi Rib'iyyin. Nama penuh dia adalah Hanzalah ibn Rabi' al-Usayyidi. Nama penuh sahabat ni, gelaran dia adalah Abi Rib'iyyin. Nama penuh dia adalah Hanzalah bin Rabi' al-Usayyidi. Okey. Hanzalah ni tuan-tuan dan puan ya, dia adalah merupakan al-katibi ahadi kuttabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Hanzalah ni dia adalah salah seorang juru tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang. Berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama dalam menentukan para sahabat ni berapa ramai yang dia menjadi penulis bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada perbezaan pendapat. Ada yang mengatakan pelbagai pendapat. Ada kata puluh-puluh, ada kata sampai ada 50 orang. Wallahu ta'ala a'lam. Penulis wahyu Nabi ada, penulis-penulis Nabi yang lain pun ada. Jadi salah seorang dia adalah Hanzalah bin, disebut tadi namanya adalah Hanzalah bin Rabi'. Dia ada banyak penulis-penulis untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah khulafa yang keempat, itu termasuk juga penulis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau penulis wahyu yang terkenal kan, menuliskan ayat-ayat Quran tu bagi pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara 4 sahabat yang terkenal macam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada banyak. Jadi salah seorangnya adalah namanya Hanzalah bin Rabi' al-Usayyidi. Okey. Dia ni sahabat ni, Hanzalah ni, dia pernah
pernah berlaku dalam sejarah hidup dia dengan Nabi lah. Masa Nabi masih hidup, pernah berlaku kepada dia dengan Nabi. Maka dia cerita pada kita. Dia kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah datang jumpa dengan Hanzalah. Jadi Hanzalah ni cerita, pernah satu ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang jumpa aku, dia kata. Dia kata laqi ini Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi apabila Abu Bakar ni datang jumpa Hanzalah, lalu Abu Bakar ni dia pun bertanya kepada Hanzalah, kaifa anta ya Hanzalah? Dia kata apa khabar kamu wahai Hanzalah? Dia tanya. Dia kata bagaimana keadaan engkau wahai Hanzalah? Dan dalam bahasa kita mudah, apa cerita? Kan bahasa kita kan, bahasa-bahasa ikut bahasa pada kita lah, tanya khabar pada sahabat dia. Okey. Lepas tu Hanzalah pun jawab. Dia kata nafaqa Hanzalatu. Tuan-tuan tahu tak apa jawapan Hanzalah setelah Umar tanya dekat dia, apa khabar? Kan? Apa cerita? Apa masa kita muda tu kan, apa apa cerita. Jadi Hanzalah ni tekan, dia jawab apa? Dia kata aku ni dah jadi munafik, dia kata. Dia kata Hanzalah ni dia tak cakap akulah, dia cakap nama dia. Dia kata Hanzalah ni telah munafik, dia kata. Terkejut Abu Bakar. Terbayangkan? Abu Bakar tanya, kau apa khabar? Apa cerita kau sekarang ni? Hanzalah jawab, Hanzalah telah menjadi munafik. Abu Bakar dengar Hanzalah cakap macam tu. Abu Bakar buat apa? Abu Bakar pun kaget lah. Dia terkejut lah. Dia cakap apa? Subhanallah, ma taqulu? Abu Bakar kata, Subhanallah, apa kau cakap tu? Dia kata kan, dia kata, Subhanallah, apa yang kau cakap seperti itu? Kenapa kau cakap seperti itu? Apa dah jadi? Lalu Hanzalah pun cerita. Kenapa dia cakap macam ni? Dia cakap lah, dia kata kita ni, dia kata kita ni, maksudnya Hanzalah cakap diri dia dengan kawan-kawan dia yang lain, dia kata nakunu, dia kata kita ni, dia kata kalau waktu kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah akan ingatkan kita tentang syurga, tentang neraka, seolah-olah kita dapat lihat syurga dan neraka tu dengan kedua mata kita. Maknanya Hanzalah ni dia nak bagi tahu, kita ni kan kalau duduk dekat dengan Nabi kan, kita selalu boleh ingat akhirat. Kalau Nabi cerita pasal syurga neraka, kita rasa seolah-olah kita boleh nampak syurga dan neraka tu. Terfaham tak kan penjelasan Hanzalah ni? Lepas tu kata Hanzalah lagi, dia kata kita ni pula kalau waktu kita tak ada bersama dengan Nabi SAW, ketika kita sibuk dengan anak isteri kita, kita sibuk dengan urusan dunia kita, sehingga kan menyebabkan kita dah lupa dah waktu kita duduk dengan Nabi dulu. Maksud dia macam ni. Hanzalah dia nak cakap, waktu kita duduk dengan Nabi kan, kita ingat akhirat. Tapi waktu kita tak bersama dengan Nabi, waktu kita duduk dengan isteri, kita duduk dengan anak-anak kita buat kerja-kerja dunia kita dah lupa akhirat tu. Maka apa jawab Abu Bakar? Abu Bakar radhiyallahu anhu dia pun jawab apa yang Hanzalah tu kata. Abu Bakar kata apa? Dia kata Abu Bakar, fa wallahi, dia kata demi Allah, inna lanalqa mithla hadha. Abu Bakar jawab, demi Allah,
Aku pun rasa macam apa yang kau rasa. Jadi Abu Bakar guna istilah kami lah. Abu Bakar kata, yalah, kami pun rasa sama macam kau rasa tu. Tetap saya syarat tuan jelaskan faham apa yang Abu Bakar memberikan reaksi. Abu Bakar tak cakap, Abu Bakar dia tak tegur Hanzalah cakap seperti itu. Cuma dia bersetuju dengan apa yang Hanzalah telah cakap. Bersetuju tentang apa? Bersetuju bahawasanya diorang ni dah jadi macam orang munafik. Sebab apa dia bercakap orang munafik? Sebab orang munafik ni kalau masa depan-depan zahir tunjuk baik, tapi dalam hati tu berbeza dengan apa yang mereka zahirkan. Sahabat ni dia bukan orang munafik, tapi dia rasa hidup diorang ni, waktu diorang ni sangat berbeza. Kalau duduk dengan Nabi, ingat je Allah selalu. Ingat je akhirat tu. Seolah-olah nampak syurga neraka depan mata. Tapi kalau duduk jauh dengan Nabi, bila duduk dengan keluarga, buat urusan dunia, rasa macam lalai je macam tu. Rasa macam jauh je dengan akhirat seperti itu. Kita pun kadang-kadang macam tu juga. Betul tak tuan-tuan kan? Waktu kita duduk majlis ilmu, kita ingat banyak pada Allah kan. Ingat syurga neraka, ingat dosa kan. Habis majlis ilmu, kita dah jadi macam lalai kan. Kita pun rasa macam perasaan seperti Hanzalah dengan Abu Bakar. Sehingga kan Hanzalah kata, aku dah jadi munafik ni, aku dah jadi munafik. Okey. Apa yang mereka berdua buat? Mereka pun pergilah. Pergi mana? Mereka pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi. Waktu mereka pergi ni, jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hanzalah ni pun dia pun cakap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap apa kepada Nabi? Dia kata Hanzalah ni, ya Rasulullah, Hanzalah telah jadi munafik ya Rasulullah. Apa respon Rasul? Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wa ma zaka?" Apa kau cakap ni? Nabi kata. Kan? Dan Nabi tanya, "Wa ma zaka?" Apa maksud kau cakap kau dah jadi munafik ni? Maka Hanzalah pun kata, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, kami ni kalau duduk dekat dengan engkau, bersama dengan engkau akan ingatkan kami tentang syurga dan neraka, seolah-olah kami boleh nampak syurga dan neraka. Tapi kalau kami tak bersama dengan engkau, kami bersama dengan pasangan kami, bersama dengan anak-anak kami, urusan dunia kami dah lupa dah syurga neraka. Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita nak dapat jawapan ni sebab kita pun sama kan? Sama seperti apa yang kita alami. Kan? Waktu kita ikut kuliah, kita rasa macam yalah, kita ingat syurga, ingat neraka, ingat dekat Allah, kan, ingat dosa. Tapi kalau kita tak ikut kuliah ni, jauh pun kita rasa macam lalai kan. So macam mana ni? Adakah kita ni seperti orang munafik? Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, demi Allah, Nabi kata, demi jiwaku yang berada di tangan Allah. Nabi kata, Nabi nak menegaskan jawapan tu, Nabi bersumpah dengan nama Allah. Nabi kata, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi, andai kata kamu tetap seperti keadaan kamu berada di hadapanku dan kamu selalu ingat kepada Allah tu, nescaya para malaikat akan menjabat tangan kamu di tempat-tempat tidur kamu dan di jalan-jalan kamu. Faham tak maksudnya? Maksudnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, kalau kamu boleh maintain,
Kan duk ingat akhirat 24 jam tu lah. Yang ni bahasa saya ya, nak menjelaskan lagi apa Nabi kata. Nabi kata kalau korang semua boleh, maksudnya kalau kamu semua ni boleh ingat syurga, boleh nampak syurga neraka tu 24 jam, walaupun duduk dengan isteri pun duk teringat syurga, duduk dengan anak-anak duk teringat syurga neraka tu, kan? Nabi kata seolah-olah kamu ni macam malaikat. Nabi kata kalau kamu macam malaikat, nescaya malaikat akan salam dengan kamu. Maksudnya Nabi kata kalau korang boleh, maksudnya kalau boleh perasaan tu ingat akhirat je 24 jam, kamu akan jadi seperti malaikat. Kalau malaikat jumpa kamu kat mana-mana, dia akan salam dengan kamu. Tahu faham tak apa Nabi nak sampaikan? Lepas tu dekat hujung tu Nabi beritahu. Nabi beritahu jawapan dia. Nabi kata walakin, akan tetapi ya Hanzalah. Dia kata akan tetapi ya Hanzalah. Sa'atan wa sa'atan. Nabi guna bahasa macam ni. Nabi kata tetapi yang sebenar-benarnya wahai Hanzalah. Nabi kata. Nabi nak bagi tahu bahawa kita ni manusia. Nabi kata sa'atan wa sa'atan. Nabi kata kita ni manusia, kata Nabi. Ada kala kita macam ni, ada kala kita macam tu. Nabi ulang 3 kali benda tu. Nabi kata ada masa kita macam ni, ada masa kita macam tu. Ada masa kita macam ni, ada masa kita macam tu. Nabi ulang 3 kali. Maksudnya apa? Nabi nak kata bahawasanya kita tak akan boleh dalam hidup kita ni 24 jam kita boleh macam sentiasa kita nampak syurga dan neraka tu. Maksudnya kita tak akan dapat untuk jadikan diri kita ni 24 jam tu akhirat saja. Tak boleh, kata Nabi, sebab kita ni manusia, kata Nabi. Ada masa kita ingat, ada masa kita macam, bukan bermakna Nabi nak kata jangan ingat syurga neraka tu. Nabi nak kata kita manusia memang sikap kita macam tu. Nabi tak cakap kau kena ingat 24 jam tu syurga neraka tu. Tak ada. Nabi mengiktiraf, Nabi mengakui bahawa kita kan manusia seperti itu. Jadi apa yang kita dapat belajar dengan tajuk ni? Kenapa hadis yang ke-10 ni diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam bab yang ke-14 ini? Apa perkaitan dia? Nak menunjukkan kepada kita apa? Nak menunjukkan bahawa kita ni manusia, tuan-tuan. Kan? Islam ni bukan agama yang meminta kepada kita supaya 24 jam tu sampai kita tak ada langsung ambil peduli tentang dunia. 24 jam tu sampai kita buang semua bab-bab dunia ni. Tak ada, tak macam tu. Islam ni dia bukan agama yang kita kata agama yang ritual 24 jam, tak ada. Ada masa kita boleh bermain, kita boleh berhibur, ada masa kita dengan anak dan isteri, ada masa dengan perniagaan dia, dengan pekerjaan dia. Itulah yang Nabi nak ajar pada kita. Kecualilah kalau macam kita ni dah tak ada siapa-siapa dah. Seorang aja. Tu lain lah kan. Mungkin dia boleh fokus belajar 24 jam kan. Lepas kelas pukul 12 sambung lagi sampai malam. Kalau orang memang tak ada siapa-siapa sekeliling dia mungkin tak apa. Tapi kita ada orang di sekeliling kita kan. Ada masa tengok anak, ada masa nak uruskan suami isteri, ada masa ada mak dan ayah, perlu ada masa dengan mereka, ada masa dengan kerja. Itulah agama Islam. Jadi pengajaran yang boleh kita belajar daripada hadis riwayat Muslim ni, kita dah tulis pengajaran dia. Ini kita ambil pengajaran secara menyeluruh. Dari sudut tajuk bab tu kita dah sampai dah. Kita fahamlah. Hadis tadi tu memang menunjukkan bahawa Islam suruh kita bersederhana dalam kita melakukan ketaatan. Jangan buat urusan akhirat sampai kita abaikan habuan dunia kita.
Jangan. Okey, secara keseluruhan pengajaran hadis ini kita boleh dapat yang pertama. Okey, yang pertama kita boleh dapat dekat sini, yang pertama dianjurkan kita bertanya khabar, bertanya hal ehwal keadaan saudara kita. Bertanya khabar lah, kan? Kau apa khabar? Apa dia kata. Apa cerita sekarang? Kan? Apa kau buat sekarang? Itu memang dianjurkan di dalam agama. Yang kedua, kita sepatutnya dan selayaknya memang perlu mengkoreksi diri kita. Maksudnya kita memang selalu kita kena muhasabah selalu. Itu memang dianjurkan dalam agama. Seperti mana Hanzalah kan, walaupun dia duduk, walaupun dia tak bersama dengan Nabi, tapi dia masih ingat cerita macam mana dia duduk dengan Nabi. Nak menunjukkan bahawa kita ni memang sepatutnya selalunya kena selalu muhasabah diri kita kan. Setiap waktu. Kan aku ni dah buat apa hari ni? Hari ni ibadat apa aku dah buat? Aku dah tunaikan apa? Kena selalu macam tu. Seperti mana Hanzalah kan. Dia koreksi diri, dia muhasabah diri kan. Macam mana hubungan dia dengan Allah, macam mana dia fikir tentang akhirat tu. Itu memang kita dianjurkan untuk melakukannya selalu sentiasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita mendengar, melihat perkara-perkara yang memeranjatkan kita peranjat, seperti mana kes Abu Bakar dengar Hanzalah cakap apa, aku dah jadi munafik, bila aku jadi munafik, kan Abu Bakar kata apa, subhanallah. Maknanya teladan dia boleh mengucapkan tasbih ketika kita terkejut terhadap sesuatu perkara. Boleh. Itu pengajaran yang ketiga. Yang keempat, seorang yang berilmu, kita kata pendidik lah, alim ulama, memang sepatutnya dan seharusnya memberikan solusi ataupun memberikan nasihat yang tepat, nasihat yang selari dengan kehendak agama. Maksud dia yang keempat ni, maksudnya kalau mana-manalah alim ulama, dia tidak boleh memberikan solusi daripada pertanyaan sesiapa kan. Janganlah dia kata betul tu, kau rasa seperti akal, kau tak patut lupa akhirat tu, tak seperti tu. Dia memberikan solusi antara urusan dunia dengan urusan akhirat dia. So dia kena memberikan nasihat, solusi dalam penyelesaian yang bijak, dalam penyelesaian yang selari dengan agama. Itu yang keempat. Yang kelima, kita dapat belajar apa dekat sini? Perkara yang boleh menyebabkan kita lupa kepada urusan akhirat apabila kita sibuk dengan urusan duniawi. Di sini kita dah baca nombor 5. Okey. Saya ulang balik semula. Pelajaran nombor 5 ni maknanya urusan dunia, dia boleh melupakan kita tentang urusan akhirat. Itu yang kita kena terima fakta itu. Dia boleh kan. Jadi bukan kita nak menyebutkan tak boleh nak
Tak boleh kita nak berhibur, nak berehat, kan? Bukan kita suruh buang dunia tu, tak. Tapi kita dapat belajar di sini, kalau para sahabat tu sendiri, dia boleh rasa macam, dia boleh jadi macam lalai fikir akhirat tu, disebabkan duk sibuk, duk urus keluarga semua ni, apatah lagi kita. Jadi kita kena berhati-hatilah dengan urusan duniawi kita. Jadi kalau kita duk sibuk dengan urusan duniawi, dia boleh mengganggu, dia boleh melalaikan kita daripada urusan akhirat. Jadi itulah salah satu penyebab kita boleh lupa itu tentang urusan dunia. Lepas tu yang keenam. Kita dapat belajar di sini adalah tentang sifat malaikat. Malaikat ni sifat dia memang 24 jam. Mereka ini selalu ingat pada Allah. Mereka, sifat yang keenam kita dapat belajar apa? Sifat malaikat yang sentiasa dalam beringati Allah Subhanahu wa taala. Dia tak macam kita manusia. Manusia kita ni dia ada jatuh bangun dia. Tapi kalau malaikat ni, mereka memang selalu ingat pada Allah. Tak pernah tak ingat. Sebab dia malaikat. Tapi kita ni, ada masa kita ingat, ada masa kadang-kadang ingat sikit, ada masa ingat banyak. Itu adalah nature dia, tabiat yang Allah beri pada manusia, sifat dia. Okey, yang ketujuh. Kita dapat belajar dekat sini, seorang Muslim yang adalah yang boleh menggunakan waktu-waktunya untuk Allah, dia boleh gunakan waktunya untuk dia urusan duniawi dia. Itu yang ketujuh. Maksudnya seorang Muslim yang bijak, yang dia pandai, dia boleh membahagikan. Ada waktu dia fokus antara hubungan dia dengan Allah. Ada waktu dia fokus hubungan dia dengan manusia tu. Ada masa dia ambil juga urusan duniawi dia. Bukan kita setiap waktu nak baca Quran je. Ada masa kita boleh baca surat khabar. Jangan kita kecam pula surat khabar. Kau surat khabar je baca. Quran tak baca lah contoh. Boleh. Ada masa kita baca buku cerita yang betul lah. Kan baca surat khabar. Kita penat. Ada masa kita baca Quran. Bukanlah Islam ni Quran 24 jam. Tapi tak ambil langsung ehwal agama. Boleh sekejap tengok TV. Dengar berita. Kan? Tadi dah penat dah, 1 jam setengah dengar kuliah, ada masa nak tengoklah sekejap mana-mana cerita-cerita ni kan, nak hibur kan, boleh. Jadi orang Muslim yang bijak, dia pandai bahagikan masa dia. Ada masa dia nak pergi berjalan-jalan, kan, boleh. Yang ke-8 kita dapat belajar dekat sini, Islam adalah agama fitrah, agama yang sederhana, agama yang penuh dengan keseimbangan. Ini fakta penting. Islam adalah agama fitrah, agama yang memang kita memang ada merasa diri kita bertuhan. Kita Islam adalah agama yang at-tawassut, agama yang sederhana, agama yang i'tidal, yang penuh dengan keseimbangan. Maksud dia, Islam adalah agama yang dia tidaklah menumpukan kepada urusan akhirat sehingga dia meninggalkan urusan dunianya, tidak. Islam agama yang sederhana, menggabungkan antara kepentingan dunia, kepentingan akhirat.
Islam adalah agama yang bukan sahaja kita nak jaga rohani kita, tapi Islam juga agama yang menitik beratkan menjaga tubuh badan kita. Bukan kita nak isi dengan ingat Allah saja, tapi badan kita penat, sakit, tak. Islam agama yang menjaga amalan rohani, juga menjaga jasad dia. Itulah Islam yang boleh kita pelajari berdasarkan hadis-hadis ini. Dan hadis yang terakhir sekali, hadis yang ke-11 dalam bab ini adalah hadis yang datangnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Okey, jumpa hadis yang ke-11 dalam buku tuan-tuan dan puan-puan? Jumpa tak? Okey. Tuan-tuan boleh ikuti dengan baik. Jelas suara saya? Jelas Ustaz. Jelas. Suara saya kuat tak? Alhamdulillah. Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita terus kepada hadis yang terakhir sekali, hadis nombor 11. Okey, yang meriwayatkan hadis ni adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Okey, dia cerita, dia meriwayatkan hadis ni. Dia kata ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Khutbah kat situ khutbah hari Jumaat. Nabi sedang menyampaikan khutbah. Masa Nabi sedang menyampaikan khutbah tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ternampak ada seorang lelaki yang sedang berdiri. Dia berdiri. Nabi nampak ada seorang lelaki ni, dia berdiri. Berdiri ketika mana? Masa tu tengah panas, dia berdiri. Ketika Nabi nampak lelaki itu dia berdiri, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang ramai, lelaki yang berdiri tu kenapa? Dia tu siapa? Maka orang-orang pun menjawab. Orang ramai pun menjawab. Dia ni Abu Israel. Dia digelar dengan nama Abu Israel. Orang kata. Dia kata, oh, dia yang berdiri tu, yang tak mau duduk tu, dia tu Abu Israel. Abu Israel ni, kalau ada para ulama menyebutkan dia ni daripada bangsa Quraisy, daripada Bani Amir bin Luwai. Dia adalah daripada bangsa Quraisy, daripada kabilah Bani Amir bin Luwai. Dia digelar dengan Abu Israel. Mereka cakap, oh, dia ni telah bernazar untuk berdiri di bawah terik matahari. Dia bernazar tak nak duduk. Dia bernazar tak mau cari tempat teduh. Dan dia bernazar untuk tak nak bercakap. Sedangkan dia dalam keadaan dia berpuasa. Faham tak maksudnya? Maksudnya lelaki ni dia puasa. Tapi dalam masa yang sama, dia bernazar tak nak duduk. Tak nak berada pada tempat yang teduh. Tak nak bercakap. Dia nak berdiri dekat, maksudnya nazar dia apa? Dia nak berdiri dekat bawah terik matahari. Dia tak nak duduk. Dia tak nak berteduh. Dia tak nak bercakap. Tapi masa sama dia tu berpuasa. Dia bernazar. Maknanya Nabi tahu, oh, rupanya lelaki ni dia nazar. Oh, dia berdiri tu rupanya dia nak tunaikan nazar dia, berdiri tak nak duduk tu. Dia bernazar nak duduk di bawah matahari, tak nak cari tempat teduh, nak berdiri. Maka apakah reaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada orang ramai. Nabi kata muruhu. Nabi kata suruh dia tu falyatakallam. Nabi kata suruh dia bercakap.
wal yatadhilla, suruh dia cari tempat teduh. Wal yaq'ud, suruh dia duduk. Wal yutimma saumahu, tapi puasa dia, kata Nabi, kena teruskan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maksudnya Nabi dalam banyak-banyak nazar lelaki itu, ada nazar yang Nabi suruh dia batalkan nazar dia. Itu tak dipanggil nazar. Ada nazar dia yang Nabi suruh teruskan. Nazar yang Nabi suruh dia batalkan, iaitu daripada dia tak nak duduk, Nabi kata suruh dia duduk. Dia bernazar tak nak duduk di tempat teduh, Nabi suruh dia duduk di tempat teduh. Nazar dia tak nak bercakap, Nabi kata suruh dia bercakap. Tapi nazar dia puasa tu, Nabi tak suruh dia batalkan. Nabi tak suruh dia minum, Nabi tak suruh dia makan, tapi Nabi suruh dia teruskan puasanya. Okay, hadis riwayat Al-Bukhari. Apa perkaitan nazar lelaki ni dengan bab yang ke-14? Apa perkaitan nazar lelaki ni dengan bab bersederhana dalam melakukan ketaatan? Saya rasa, saya yakin tuan-tuan nampak hubung kait hadis yang ke-11 ni dengan bab yang sedang kita bincangkan. Agama ni bukan agama yang kau nak kena bernazar, kau nak buat ibadat, kau nak buat ketaatan pada Allah, nak dekatkan diri pada Allah bukan dengan cara membinasakan diri, bukan dengan cara boleh membawa kepada mati. Nak dekatkan diri kepada Allah ni tak perlu sampai mati. Nak buat ibadat kepada Allah ni tak perlu sampai memudaratkan diri. Tak. Itu bukan agama Islam. Jadi Nabi tegur lelaki. So daripada hadis ni kita dapat belajar kan bahawasanya Islam ni agama yang nak dekatkan diri dengan Allah, tak perlulah nak mengorbankan diri. Lainlah bab jihad tu lain lah. Tapi tak perlulah sampai nak kena sampai tak makan, sampai tak minum, sampai membinasakan diri. Bukan. Itu sudah melampau-lampau dalam melakukan ibadat. Maka Nabi suruh lelaki tu batalkan nazar dia yang salah, teruskan nazar dia yang puasa tadi. Okay. Secara keseluruhan hadis ni, apa pengajaran dia? Ada 8 pengajaran dia yang sempat saya catatkan. Okay, yang pertama, dalam ajaran Islam, nazar untuk tidak bercakap bukanlah ibadat yang diterima di dalam Islam. Dalam syariat Islam, nazar untuk tidak bercakap ni bukan merupakan ibadat yang diterima oleh Islam, yang dibenarkan oleh Islam. Nak dekatkan diri pada Allah bukan dengan tak mau bercakap, diam aja, bukan. Itu bukan ajaran dalam syariat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima mana-mana amalan yang Allah tidak syariatkan, yang Allah tidak izinkan, yang Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala tidak syariatkan, yang Allah Ta'ala tidak izinkan. Allah tak akan terima amal tu. Sebab orang bernazar ni adalah orang yang dia nak buat ketaatan. Dia nak dekatkan diri dia dengan Allah. Tapi cara dia buat tu Allah Ta'ala tidak terima. Mana-mana amalan, bukan bab nazar sajalah, secara keseluruhan dia. Mana-mana amalan yang Allah Ta'ala tidak pernah perintahkan, tak pernah suruh, tak pernah dianjurkan, dan
Allah Ta'ala tidak izinkan, tidak boleh dijadikan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas dekat dalam bab tersebut. Okey. Yang ketiga. Okey. Segala sesuatu, maknanya apa pun. Okey, okey, saya ulang balik semula. Okey. Nombor satu, pengajaran hadis ni ya, dalam syariat Islam. Okey. Kalau bernazar tak mahu bercakap, dia bukanlah bentuk nazar yang diterima, yang bukanlah bentuk nazar yang dianjurkan oleh Islam. Maksudnya tidak ada nazar yang disyariatkan dalam Islam berbentuk tak mau cakap. Tadi. Yang kedua, mana-mana amalan yang tak pernah ditunjuk ajar, yang tidak disyariatkan, yang Allah Ta'ala tidak izinkan untuk buat, amal itu tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tak akan terima amal itu. Yang ketiga, apa saja yang menyakitkan diri sendiri, yang boleh membinasakan diri, yang boleh memudaratkan diri, dan juga segala sesuatu yang tidak disyariatkan tidak boleh dijadikan sebagai ibadat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat? Kata perempuan? Faham? Saya mencari catatan saya. Ada catatan saya. Okey. Okey, kita terus yang keempat. Yang ketiga dapat dah? Okey, kita ada waktu 10 minit saja lagi. Okey, yang keempat, tidak ada nazar dalam kemaksiatan. Tidak ada istilah nazar dalam kemaksiatan. Maka kalau nazar tu berbentuk maksiat, maka kita tak perlu nak tunaikan nazar tu. Itu maksud dia. Yang keempat ni maksudnya tidak ada, maksudnya kalau nazar tu berbentuk maksiat, maka kita tak perlulah tunaikan nazar tu. Ya, maknanya dia tidak jadi nazar yang perlu kita tunaikan. Yang perlu kita tunaikan. Kita tahu nazar ni memang wajib kita tunaikan, kan? Tetapi kalau nazar tu dia berbentuk maksiat, kan? Maksiat ni apa saja tak selari dengan Allah dan Rasul, maksiat lah. Maka kita jangan tunaikan. Seperti mana Nabi minta sahabat lelaki tadi batalkan nazar dia. Dia ada hadis lain, seperti mana hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi ada sebut, Nabi kata sesiapa yang bernazar ayya'siyahu, untuk melakukan maksiat kepada Allah, fala ya'sihi, maka dia jangan lakukan maksiat itu. Jangan ditunaikan nazar itu. Okey, itu yang keempat. Aku maksiat. Macam ada orang dia nazar dulu macam bola. Selalu bola macam tu lah. Kerana tak ada ilmu kan. Bernazar. Dia nak berjalan kaki. Itu waktu tu JDT lawan DJ kan. DJ. Dia kata dia nak jalan kaki daripada KL nak pergi ke Johor Bahru. Kan?
boleh memudaratkan dia. Iaitu dia tak perlu tunaikan. Okey. Yang kelima. Okey. Kalau nazar tu nazar yang berbentuk ketaatan dan dia betul selari dengan Quran dan hadis, maka dia kena tunaikan nazar tu. Macam nazar puasa. Kalau dia nazar untuk puasa, dia perlu tak tunaikan? Ya, dia perlu tunaikan. Sebab puasa tu memang dituntut. Sebab tu lelaki tadi tu, Rasulullah tak suruh dia berbuka. Tapi Rasulullah kata apa? Suruh dia teruskan puasa dia. Okay. Menunjukkan bahawa kalau nazar itu memang nazar berbentuk ketaatan yang disukai, maka nazar itu perlu wajib untuk ditunaikan. Okey. Yang keenam. Okey, yang keenam, sebelum kita nak mengingkari mana-mana perbuatan yang salah, kita kena tanya dulu. Kita kena dapatkan penjelasan terlebih dahulu. Sebelum kita nak mengingkari, mencegah satu benda-benda yang sesuatu perkara, kita kena tanya dulu. Dapatkan penjelasan dulu. Macam Nabi kan, Nabi tanya, dia tu siapa tu yang duduk di bawah, yang berdiri tu di bawah matahari tu siapa dia? Nabi tanya dulu. Nabi dapat penjelasan dulu. Kenapa? Kan? Entah dia berdiri tu sebab mungkin tadi dia duduk ke, dia baru nak berdiri, boleh jadi. Kan? Tapi Nabi tanya dulu, dia tu kenapa dia berdiri, apa dia buat tu? Macam itulah dengan kita semua dari sudut petunjuk hadis ini. Yang ketujuh, kewajipan kita mencegah kemungkaran dengan kuasa, dengan tangan, jika kita mampu. Jika kita tidak mampu, baru kita gunakan dengan lidah kita. Maksudnya apa? Kewajipan mencegah benda yang mungkar dengan kuasa kita, dengan tangan kita, jika kita mampu. Kalau tidak, kita hanya cegah dia dengan berkata-kata saja. Kalau macam Nabi ni, Nabi memang suruh dia duduk, suruh dia cari tempat teduh. Maknanya Nabi cegah dia dengan kuasa Nabi. Dengan otoriti yang Nabi ada, Nabi minta orang ramai supaya cegah orang tu. Tapi kalau setengah-setengah situasi, kalau kita tak mampu kan, kita tegur je lah. Kita tak boleh nak betulkan benda mungkar tu. Tak boleh diberhentikan benda mungkar tu. Tapi kalau kita ada kuasa, wajib kita menggunakan kekuasaan yang ada. Yang ke-8, boleh mewakilkan mana-mana perintah atau larangan kepada orang lain. Maksud dia, kita tak, dalam agama kita boleh wakilkan. Kalau kita nak tegur seseorang, tak perlu kita sendiri bercakap direct dengan orang tersebut. Tak apa kalau kita guna wakil. Contoh kita kata macam Nabi kan, Nabi tak cakap dekat lelaki tu, tetapi Nabi menggunakan sahabat-sahabat lain cakap pada lelaki itu. Maksudnya Nabi mewakilkan sahabat lain untuk tegur lelaki itu, untuk suruh lelaki itu berhenti daripada nazar dia. Maknanya boleh mewakilkan pihak lain untuk melaksanakan mana-mana perintah ataupun larangan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Okey, yang sempurna itu sudah pasti dari Allah. Jadi itu dengan kadar yang mampu saya sampaikan pengisian pada pagi ini tentang hadis yang ke-9, ke-10 dan ke-11 bagi bab yang ke-14 ini. Ini menunjukkan bahawasanya tamatlah kita bab 14, minggu depan kita masuk bab yang ke-15,
memelihara amal ketaatan kita. Memelihara. Kita kena jaga mana-mana ibadat yang kita dah sedia buat. So kita nak pelihara dia. Macam mana kita kena buat. Dan kalau kita terlepas, tak sempat nak buat, macam mana kita kena buat. Kita insyaAllah kita akan bincangkan pada bab yang ke-15. Okey. Sebelum itu, saya nak jawab yang soalan yang ditanya pada minggu lepas tu. Tentang puasa berturut-turut Rejab Syaban tu. Okey. Puasa, kejap. Okey. Puasa kejap. Saya kejap ya. Okey, kejap. Okey, saya tunjukkan jawapan pada tuan-tuan dan puan. Nanti saya akan terangkan. Kejap. Okey, tuan-tuan nampak tak saya paparkan ni info daripada Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Okey, tengok tak tajuk dia, nampak tak tajuk dia? Bulan Rejab dan isu-isu berkaitan dengannya. Jumpa kan, nampak tak? Mohon maklum balas. Nampak Ustaz. Okey. Soalan ni isu tentang puasa penuh bulan Rejab. Sebab kita belajar hadis yang ke-9 tadi, Nabi anjurkan puasa terbaik adalah sehari berbuka, sehari berpuasa kan. Jadi macam mana pula kalau orang yang dia puasa Rejab 30 hari, dia puasa penuh Rejab, lepas tu dia puasa Syaban penuh, lepas tu sambung dengan Ramadan, macam mana? Okey. Saya tak mau baca perbahasan panjang, cuma kita tengok apa jawapan daripada pihak pihak Jabatan Mufti ni. Okay, tengok dekat sini. Tengok fatwa ulama berkaitan puasa bulan Rejab. Okey, Rejab. Okey. Kita tahu puasa bulan Rejab memang sunat lah sebab dia termasuk salah satu daripada bulan-bulan haram. Okey, kita tengok yang isu ini. Ni. Hukum puasa 3 bulan secara berterusan. Okey. Menurut salah seorang tokoh ulama terkenal Al-Azhar, iaitu Syekh Atiyah Saqar, beliau berpendapat puasa penuh pada bulan Rejab, Syaban dan Ramadan tidak ada dalil yang halang dia. Okay, dia kata maknanya bagi Syekh Atiyah Saqar, dalam fatwa, dalam Ahsanul Kalam, ada satu buku tu memang himpunan fatwa beliau mengatakan tak ada dalil yang larang puasa Rejab penuh, puasa Syaban penuh. Kata tak ada dalil yang larang. Maksud dia apa? Bolehlah. Okey. Lepas tu dinukilkan pula Dr. Syekh Yusuf Al-Qardawi menyatakan bahawa perbuatan puasa Rejab Syaban penuh ni tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Tidak dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan juga para tabi'in. Ni dalam buku Fatawa Mu'asirah karangan Dr. Yusuf Al-Qardawi. Tak ada. Dari sudut Nabi tak pernah puasa penuh Rejab, tak pernah puasa penuh bulan Syaban, sahabat pun tak pernah buat macam tu, dan juga para tabi'in. Lepas tu kalau kita baca di bawah ni, penyelidik dalam yang menghimpunkan fatwa, dalam menghimpunkan persoalan ni, mereka kata kalau ikut Dr. Wabah Az-Zuhaili, puasa 3 bulan berturut-turut itu, puasa Rejab, Syaban pernah diamalkan oleh orang-orang soleh. Tapi soleh tu zaman mana? Tak disebutkan. Tapi kalau ikut Qardawi tadi, Nabi tak buat, para sahabat tidak buat, para tabi'in pun tak buat. Tapi orang-orang soleh dulu ada buat. Dia tak bercanggah selama mana, tengok ni, selama mana dia mampu untuk membuat ibadat tadi. Maksudnya kalau dia memang larat, dia mampu. Kan? Puasa Rejab, dia mampu. Puasa Syaban, dia mampu.
Kita kena gabungkan apa kita belajar. Kalau boleh menyebabkan kita jatuh sakit, kalau memudaratkan diri kita, dia dah bercanggah dengan apa yang kita belajar. Tapi kalau mampu, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dia kata boleh nak puasa tu. Dengan, dia kata syarat dia, dengan tidak beriktikad atau menganggap dia adalah sunnah Nabi. Nampak tak? Dia kata kalau orang nak puasa Rejab penuh, Syakban penuh, dia kata boleh jika mampu. Dia kata, tetapi jangan dia cakap pula puasa Rejab penuh, Syakban penuh ni sunnah. Tidak sunnah. Tak boleh menganggap dia sunnah Nabi. Tapi kalau dia nak puasa Rejab, Syakban penuh, dia nak puasa. Kalau dia mampu. Itu jawapan dia. Faham tak? Maknanya bukanlah sunnah Nabi untuk puasa Rejab, Syakban itu penuh sampai Ramadan. Ramadan tu betul. Okey, jelas tuan-tuan dan puan. Boleh faham? Itu jawapan yang telah kita jawab pada kuliah yang lalu. Okey. Satu lagi jawapan lain. Kalau kita nak puasa, kan? Kalau tak ada puasa penuh, kalau ikut sunnah Nabi, macam mana sunnah Nabi? Kalau kita nak puasa bulan Ramadan, kalau kita nak puasa banyak, okey, maknanya Nabi tak pernah puasa penuh. Puasa sunat tak pernah penuh. Tapi banyak nak pergi penuh tu adalah. Tak faham tak? Okey, maksudnya macam ni. Kalau tuan-tuan nak puasa banyak kan, Rejab tu tak dinafikan. Tapi kalau nak puasa banyak, puasalah bulan Syakban. Bulan Syakban memang ada hadis Nabi sebut. Nabi memang, kalau kita baca dalam hadis riwayat, kita baca dari riwayat Ahmad, riwayat Abu Dawud, riwayat An-Nasai, memang Nabi dia berpuasa. Kalau kita baca hadis tu, kita akan faham macam, hadis tu Nabi puasa penuh. Lepas tu kita tak boleh baca hadis saja terus kita buat kesimpulan. Ni hadis Nabi puasa penuh, saya sebutkan hadis dia. Okey. Hadis dia kata Aisyah, kata Ummu Salamah. Ummu Salamah kata apa? Dia kata aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan secara berturutan kecuali Nabi buat bulan Syakban dengan bulan Ramadan. Maksudnya kata Ummu Salamah, aku tak pernah nampak Nabi puasa 2 bulan tu dia macam berlanjutan, maksudnya dia penuh. Tapi Nabi kata, Ummu Salamah kata, bulan Syakban Nabi sambung terus penuh Ramadan. Kita nampak soal macam penuh Syakban tu. Okey, kita baca hadis lain satu lagi, riwayat Abu Dawud. Kata Nabi SAW, dia kata apa? Dia kata, sesungguhnya Nabi SAW tidak pernah berpuasa sebulan penuh dalam setahun kecuali pada bulan Sya'ban dan Nabi sambung bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maksud dia, kalau kita baca hadis ni macam, Nabi pernah puasa penuh Sya'ban dan Ramadan. Sebab tu kita kata, kalau isu puasa penuh Rejab, memang tak ada hadis dah. Tapi kalau Sya'ban, ada. Tapi Syakban tu kena faham apa maksud Nabi puasa penuh Syakban dan Nabi sambung Ramadan. Okey. Kata para ulama hadis, sebab tu kena baca keseluruhan. Kata para ulama hadis, seperti mana kata Al-Imam Syaukani. Imam Syaukani sebut dalam Nailul Awtar. Dia kata, hadis yang kata Nabi puasa penuh, sebab ada perkataan kullu tu, perkataan kullu tu macam semua, dia kata semua tu bukan bermaksud setiap hari. Semua tu bermaksud kebanyakannya. Imam Syaukani kata, hadis yang kata Nabi puasa kullu tu macam setiap hari. Bukan setiap hari dalam hadis tu, tapi dia menunjuk banyak. Dalam bahasa Arab, okey,
Kalau banyak, dia kata seolah-olah macam seluruh bulan. Faham tak? Macam kita kan guna istilah, macam kita kata 90%. Dalam Arab, kalau 90 tu, dia dah jadi macam 100. Macam tu. Dia macam letak kepada 90, dia dah termasuk macam 100. Maksudnya Nabi puasa Syaban yang dikatakan Nabi puasa penuh tu, bukan maksud penuh tu setiap hari, tapi penuh dekat situ menunjukkan banyak banyak berpuasa. Contohnya kalau kita bahagikan 15 hari, maksudnya bukan 15 tu, maksudnya mungkin sampai 20 hari. Nabi banyak berpuasa, bukan menunjukkan setiap hari sampai penuh. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Okey. Jadi dekat situ. Jadi sebenarnya ikut sunnah Nabi tidak ada puasa penuh Rejab Syaban. Tapi kalau banyak itu ada. Jadi kalau bukan sunnah Nabi, ada pahala ke? Kalau bukan sunnah Nabi, ada pahala ke? Wallahu ta'ala a'lam. Dari sudut pahala tu. Tapi dari sudut berpuasa banyak tu adalah. Cuma adakah kalau kita puasa penuh juga, nak puasa penuh juga, adakah kita dapat pahala keseluruhan dia? Yang itu saya wallahu ta'ala alam. Tetapi pahala puasa banyak tu dapatlah. Tapi adakah tak dapat pahala langsung kerana dia bukan sunnah Nabi? Yang itu saya wallahu alam. Saya tidak ada dalil. Sebab kalau ikut pendapat Syekh Atiyah Saqar tadi, dia kata apa? Dia kata tak ada dalil yang larang. Betul. Kata Dr. Wahbah Zuhaili, kalau mampu teruskan. Tetapi dia tidak menjadi sunnah. Sebab itu kita sebut dalam pengajaran kita apa? Kalau nak buat ibadat yang sempurna, al-akmal wal-afdal, ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala. Okey, kita berhenti dekat sini kan, waktu kita dah lewat, dah 12.10. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan kelemahan. Kalau jawapan saya ni, kalau tuan-tuan nak rujuk kepada pihak lain, saya sangat alu-alukan ya. Tidak semestinya jawapan saya ini adalah muktamad. Ya, tak semestinya jawapan saya ini benar 100%. Ya. Mungkin jawapan saya ini banyak yang tak benar. Mungkin jawapan saya ini banyak kepada benar. Ia boleh berlaku kemungkinan. Jadi boleh digalakkan untuk tuan bertanya juga kepada yang para ulama, para mufti, mana-mana tuan-tuan guru yang lebih mengetahui. Saya cuma menyampaikan dengan mana yang saya ketahui. Jadi kalau saya ada tersilap, kalau saya ada tersalah, tolong diberikan teguran. Ya, tolong diberikan pembetulan. InsyaAllah kita sama-sama membetulkan. Ya, kita sebagai pengajar dan juga yang belajar, kita bukan maksum. Ya, kita bukanlah yang terpelihara daripada kesalahan. Kita sering terdedah kepada kesalahan. Jadi kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada Datuk Nurul di atas penganjuran majlis ilmu kita pada pagi ini. Semoga Allah sentiasa melapangkan dada beliau, mempermudahkan urusan beliau, sentiasa memberikan rezeki yang melimpah ruah kepada beliau di atas perniagaan yang beliau jalankan, kerana hasil perniagaan beliau memang beliau membuat sumbangan kepada beberapa kelas yang dianjurkan. Semoga Allah kurniakan rezeki yang berkat, ya, rezeki memberikan manfaat. Dan tuan-tuan pun digalakkan ya, menyokong, membantu mana-mana usahawan Muslim. Seperti mana Datuk Nurul bantu. Wajib kita membantu usahawan-usahawan Muslim. Ya, sebab kita dapat ibadat, dapat pahala membantu di atas kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberkati hidup kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.